Allah Ta'ala dengan limpah kurnia Allah bagi kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, mudah-mudahan Allah himpun kita di hari akhirat nanti di dalam surga Firdaus sebagaimana Allah himpun kita pada malam ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun Nabi SAW buat contoh majlis ilmu ni taman-taman surga, pun ramai manusia tak boleh duduk dalam taman surga. Dengan majlis ilmu inilah daripada kita tak solat, kita jadi orang yang solat. Dengan majlis ilmu inilah daripada kita jahil kepada pandai ada ilmu. Daripada majlis ilmu inilah daripada ibadat kita tidak diterima, maka kembali ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai biasa kita buat mukadimah surah Al-Mulk sebelum baca kitab. Surah Al-Mulk, kita tengok ayat 6. Dalam surah Al-Mulk ayat 6 Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Sambung, ya. Mana-mana saya mengajar mesti kena buat mukadimah, kemudian baru baca kitab. Malam ni tak bawa kitab. Malam ni kita belajar ilmu tasawuf, tapi saya tak bawa kitab, tak sempat nak beli. Kitab ya, dah beli dah? Dah beli semua, alhamdulillah. Bagi kitab, nanti kita baca kitab tu dan kita buat mukadimah dulu, ya. Belajar ilmu tasawuf malam ni. Kemudian kita mengajar secara pondok, ya. Dan kalau tuan-tuan nak belajar tafsir, boleh juga lah beli kitab, mana-mana kitab kita akan baca surah-surah pilihan. Habis surah Al-Mulk, nanti kita cari surah-surah lain pula, surah Yasin ke, kita tafsir surah Yasin. Kerana Yasin kita pun rajin tu baca juga, kan? Apabila kita mengaji tafsir, kita baca Yasin, oh apa makna cerita, sama-sama. Jabal Maraki, baik. Allah kata dalam ayat ni, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Dan bagi segala orang yang kufur dengan Tuhan mereka itu, dan azab neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan sejahat-jahat tempat kembalinya di akhirat nanti ialah neraka Jahannam, yang paling teruk sekali, neraka Jahannam. Allah nak beritahu apa dalam ayat ini kepada kita? Orang yang di atas dunia, dia lari dengan majlis ilmu, dia lari dengan kebenaran, dia kufur dengan Allah, dia lari dengan ajaran Rasulullah, besok dia kena masuk ke neraka Jahannam, sejahat tempat-tempat itu. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqah. Apabila nak masuk dalam neraka Jahannam ni, Allah kata apabila nak masuk neraka Jahannam, malaikat Zabaniyah, pegawai neraka ni, dia pegang, dia cekau manusia ni, dia nak lontar masuk ke dalam neraka. Begitu keadaan masuk neraka. Bukan masuk berbaring macam nak ambil berim, bukan macam tu, keadaan masuk neraka ni Allah cerita dalam surah Al-Mulk, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqah. Apabila manusia ni, Allah kata wahai malaikat Zabaniyah, pegawai neraka, namanya malaikat Zabaniyah, kan? Dia ni nama dua, nama dia ada dua. Satunya Zabaniyah, satu lagi malaikat Malik. Dia dua nama dia. Malaikat yang ada dua nama, ada dua orang malaikat. Yang pertama malaikat Zabaniyah, yang kedua Malik, nama sama tapi tuannya satu saja. Yang kedua malaikat yang duk ambil nyawa, malaikat apa tuan-tuan? Bila Israel, kita pakai malaikat Israel, kan? Dia ni ada dua nama.
Tapi nama yang asli dia Malakul Maut. Tak ada dalam Al-Quran Israel nama dia. Ya, yang ada Malakul Maut. Dia pun ada dua nama. Kita panggil Israel pun Malaikat Maut itulah. Ya, dia dua nama. Allah kata dalam ayat ni apa dia? Apabila manusia ni kubur di atas dunia ni, tak nak ikut ajaran Rasulullah, jauh dengan ilmu agama, mereka kufur, jahil mereka itu. Besok di hari akhirat Allah nak masukkan ke dalam neraka. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila pegang manusia ni yang nak masuk neraka, nak lempar masuk ke dalam neraka ni, dia kata apa dia? Sami'u laha syahiqa. Tu kalau kita mengaji ilmu tafsir, neraka ni dia bunyi satu suara yang sangat mengerikan. Dia kata sami'u, suara ni bunyi apa dah? Laha syahiqa, bunyi sangat menggerunkan. Allah sebut bunyinya seperti himar. Tahu bunyi himar? Kaldai, bunyi kaldai, bunyi lembu, bunyi macam tu. Bunyi lembu, bunyi sedap lagi, boleh kita dengar lagi. Cuba dengar bunyi kaldai, himar. Himar ni dia sejenis kuda tapi dia kecil. Himar, bunyi dia tak cantik, bunyi dia sangat menggerunkan, tak sedap. Kenapa neraka tu bunyi macam tu? Bunyi itu jadi satu azab kepada orang yang nak masuk neraka. Bunyi itu, bunyi yang sangat menakutkan. Apabila nak dilemparkan masuk ke dalam neraka, neraka ni akan bunyi. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, cuba kita bangun tengah malam nak sembahyang tahajud, bunyi suara yang tak sedap. Kalau nama Aiman pun, kalau nama Pak Mat pun bunyi suara, Tajudin ada ni, tak ada. Kan? Dia bunyi apa? Tajudin tengah malam. Nak bangun pukul 3 pagi nak tahajud. Tak jadi kita takut dah kita suara tu. Duduk atas dunia, bunyi suara yang sangat mengerikan pun tengah malam kita takut. Tuan-tuan boleh bayang dah akhirat nanti neraka tu bunyi sangat menggerunkan. Allah bunyi suara tu, manusia dah luruh jantung dia takut. Tu wahiyya taqul, dia kata pada iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wahiyya taqul, hampir putus neraka tu kerana marahnya kepada orang yang nak masuk neraka. Belum masuk lagi, nak dilemparkan masuk neraka macam tu. Neraka tu di sana ni api sudah sabung menyambung. Dia makin naik, makin tinggi kerana bunyinya sangat kuat. Allah kata neraka itu kerana sangat marah kepada orang yang nak masuk neraka. Neraka tu dia macam nak pecah. Dia kata wahiyya taqur, menggelegak apinya, hampir putus neraka itu kerana marah kepada orang yang nak masuk neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kemudian dia kata hampir putus ia neraka kerana sangat marah kepada orang yang nak masuk neraka. Begitu, neraka itu jadi marah. Sebelum nak dimasukkan neraka, tuan-tuan, manusia ni dibangun di padang mahsyar. Bangun saja di padang mahsyar, Allah rantai manusia yang nak masuk neraka ni. Rantai manusia ni dengan dia panggil dia 1000 rantai. Diikat dengan rantai. Rantai yang diperbuat daripada besi api neraka. Rantai itu diikat manusia ketika nak dimasuk neraka. Dan 1000 rantai. Tiap-tiap satu rantai itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Tiap-tiap satu rantai. Allahu Akbar. Macam mana kita tarik lembu nak korban tu gelengan? Macam itulah di akhirat nanti kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah cerita dalam surah Al-Mulk. Tak percaya, balik Quran ada Muhammad, cek ayat 6 sampai lah yang kita baca. Begitu keadaan orang yang nak masuk neraka. Begitu. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Tak habis lagi. Diikat dengan rantai, nak dilemparkan masuk ke dalam neraka manusia ni. Kemudian kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Malaikat ni Zabaniyah tadi ni masuk neraka macam mana kita kata tadi, dicekal. Macam mana kita genggam nasi itu, macam tu nak dilempar manusia masuk ke dalam neraka. Apabila dicekal itu, tanya malaikat ni, tanya lagi satu.
Malaikatnya akan tanya, alam ya'tikum nazir? Ini surah Al-Mulk yang saya baca, ni surah Al-Mulk. Sebelum nak dilemparkan ke dalam neraka, diikat dengan 1000 besi, 1000 rantai, dan tiap-tiap satu tu ditarik oleh 70,000 malaikat, ditariknya tungging terbalik, kejap kepala muka sembam di tanah. Dia macam tu keadaannya. Tuan boleh bayang macam mana kita nak buat lembu kurban tu, tarik macam mana nak lupa dia tu. Tu keadaan orang yang nak masuk neraka. Tu begitu. Sebelum nak dilemparkan masuk neraka ni, malaikat ni akan tanya, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Malaikat ni nak tanya ni, alam ya'tikum nazir? Hei, du atas dunia dulu, malaikat kata, tak adakah satu rasul yang bagi tahu kepada kamu tentang cerita hari akhirat ni ada neraka? Kalau kamu buat salah, kalau kamu kufur, ingkar dengan perintah aku, tak ada satu rasul kan di negeri kamu, di negara kamu. Tak ada satu ustaz kan yang mengajar di tempat kamu tentang cerita neraka syurga ni? Kenapa kamu tak main? Kenapa tak pergi semayang? Kenapa tak duduk dalam majlis ilmu? Tak ada satu ustaz kan yang mengajar tempat kamu yang kamu taati sangat tentang neraka ni? Alam ya'tikum nazir? Tuan manusia nak jawab apa ketika itu? Orang duk mengajar di masjid surah, dia tak main. 24 jam Allah bagi masa kepada dia. Sejam dia. 23 jam lagi hang buatlah untuk dunia. Sejam dia nak duduk dalam majlis ilmu. Mari duduk sejam sementara nak tunggu Aisyah. Pun manusia tak boleh duduk. Akhirat nanti ni, yang benar ni, Allah dah bagi tahu siap-siap di atas dunia ni lagi. Alam ya'tikum nazir? Kenapa kamu jahil? Kenapa kamu tak tahu semayang? Kenapa kamu jahil? Tak kenal Allah? Oh, tak mengaji. Tak mengaji, tak ada satu ustaz kan yang mengajar tempat kamu? Alam ya'tikum nazir? Lu tanya macam-macam ni sebelum nak dilempar. Tuan-tuan, ditanya buat apa? Boleh neraka terus je lah. Kan senang. Lu tanya apa? Tanya tu satu azab. Tanya tu satu azab bagi manusia ketika itu. Tuan, contohnya macam kita sayang ke anak, sayang ke anak kita, abang, adik. Rumah kita ni ada anak lelaki-lelaki. Abang, jangan merempit malam minggu ya abang, jangan naik motor. Pesan tu sayang kepada anak kita. Tapi anak ni tak mau dengar cakap juga. Malam minggu hilang, merempit, angkat tayar satu, tinggal satu ya. Kan? Tayar dua, tinggal satu ya. Dia punya up tu. Akhirnya jatuh rubuh. Orang mahabat kan kita. Pak Haji, anak Pak Haji jatuh motor. Pesan pula kepada anak ni, kena sayang kepada anak. Jangan merempit, jangan naik motor laju malam minggu, duduk rumah pergi surau. Sayang kepada anak tu. Pesan pula, tak nak dengar, merempit juga, akhirnya jatuh, pergi. Orang kata, anak Pak Haji jatuh. Maka tuan-tuan, dalam hati, sayang tu, sayang tapi memang sayang dalam bentuk marah. Kita pergi kata kat dia, macam mana abang? Sedap. Macam mana rasa dia? Kawan sakit jatuh motor. Dia sakit jatuh motor ni, patah tulang ni, kulit ni jadi macam merah habis ni, kulit habis. Macam mana abang? Sedap. Dia kata sedap macam tu, dia dah sakit. Dia lagi sakit hati tu. Sakit hati tu, dah lah sakit ni, kena ni, kulit ni, tangan patah. Ayah ni pula pergi kata, macam mana sedap? Rasa sedap? Bagaimana ayah? Anak tadi. Lagi dia sakit hati. Ayah aku ni bukan nak tolong aku. Kata perli pula. Ni Allah buat contoh dalam Al-Quran. Tuan-tuan, ni sebelum nak masuk neraka, alam ya'tikum nazir? Kenapa hari ni kamu nak masuk neraka? Kenapa ni? Tak adakah satu ustaz pergi mengajar kat tempat kamu cerita tentang syurga neraka? Pasal apa tak pergi dengar? Nak jawab apa tuan? Di akhirat nanti. Tu keadaan tu. Begitu. Qalu bala qad ja'ana nazir. Jawab perempuan ni. Ada dalam genggam ni jawab apa dia? Dia kata qalu. Jawab ahli neraka yang nak dilempar ni. Dia kata apa dia? Bala qad ja'ana nazir. Dia kata ada ustaz dia pernah marah kecil-kecil dia main mengajar kat sini. Tapi dia kata ada.
Begitu jawab manusia. Adalah Rasul dulu, tapi aku tak percaya, aku dusta Rasul tu. Kemudian fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Dia kata apa dia? Kalaulah aku dulu atas dunia dulu, aku ikut apa yang Muhammad suruh, apa yang ustaz ni ajar aku mengaji, aku ikut. Kalau aku ikut hari ni, aku tak kena masuk neraka. Menyesallah manusia nak buat apa dah pada ketika itu. Ni Allah cerita benda yang tak jadi lagi. Bagi tahu siap-siap dah. Bolehkah kita nak kata Tuhan ni dia tidak adil, menghukum orang? Tak boleh. Kerana Allah dah beritahu siap-siap dah atas dunia. Jangan buat benda yang haram. Jangan buat benda yang pelik. Jangan kufur kepada Allah. Mai duduk dalam majlis ilmu. Kita mengaji, tuan-tuan. Ini kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Makin kita mengaji, makin ada keinsafan. Begitu. Habis itu tu. Mukadimah sikit-sikit je, 2-3 ayat. Akan datang kita nak tengok lagi ayat apa? Sambung. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalil kabir. Kata malaikat Zabaniyah ni, kamu ni sesat sungguh. Dhalalah maknanya lara sungguhlah kamu ni. Sedangkan Muhammad dah beritahu kepada kamu, dan ada dah majlis-majlis ilmu orang alim, kamu kenapa kamu tak pergi belajar? Begitu. Kemudian wa qalu law kunna nasmu aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wallahu a'lam. Habis itu tanya. Baik, kita terus baca kitab kita. Dia kuliah maghrib ni macam ni lah. Masa dia sikit, dia tak mukadimah panjang-panjang pun tak boleh. Ya, tapi kena buat mukadimah. Itu cara kita mengajarlah. Tuan-tuan, kitab ni apa dia? Nama dia apa dia? Hidayatus Salikin. Apa maksud Hidayatus Salikin tu? Jadi jalan menuju hidayah. Dan jalan ataupun petunjuk jalan pun boleh kita tafsir. Hidayah, petunjuk jalan, Hidayatus Salikin, petunjuk jalan. Dalam kitab ni tentu ada gambar-gambar kat tepi ni macam ni. Ada kan? Ada. You tengok. Hidayatus Salikin. Yang pertama, walaupun ilmu tasawuf, tapi dia letak juga, dia hurai akan sifat 20 dia ada juga dalam. Mana bab akidah ada juga. Dia tulis itu pada yang pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah ada dalam kitab ni, walaupun kitab tasawuf. Yang kedua, dia kata pada ibadat zahir dan ibadat batin. Ni kita buat ibadat ni, kita semayang, rokok, tu dia panggil ibadat zahir. Kita buat kebaikan, ibadat zahir. Ibadat batin kena buat, kena ada juga, kena belajar juga. Apa dia? Ikhlas, khusyuk, tawadhu. Macam mana nak bagi jadi ikhlas? Semua ada dalam kitab ni. Kita semayang tak khusyuk, macam mana nak bagi khusyuk semayang kita? Ada dalam kitab ni. Kita ada sifat dengki, khianat, sifat takabur, dapat kahwin bini lawa sikit, berjalan satu macam. Tu takabur kan? Contohnya kan, orang tegur Allah, apa? Bini abang lawa lah, macam ni. Yang ni Piramli bagi 100 lagi, bagi 100 lagi tu. Ninja kan? Sifat takabur. Macam mana kita nak hilangkan sifat takabur tu? Jangan bagi ada dalam qalbu kita, ada dalam kitab ni. Sebab tu dia panggil ilmu tasawuf. Dia menyuci benda-benda yang batin. Tengok. Yang ketiga apa dia? Dia kata menjauhi maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat pun ada dua, ibadat batin, ibadat zahir, ibadat batin. Maksiat pun ada maksiat zahir, maksiat batin. Dengki, khianat dan sebagainya. Maksiat tu. Maksiat zahir, tampar orang, pergi tumbuk orang, maksiat. Curi harta orang, bunuh orang, maksiat zahir. Bagaimana? Semua dia cerita dalam kitab ni. Kemudian dia kata adab persahabatan dengan Khalik. Maksudnya apa dia? Adab dengan Tuhan, adab dengan makhluk, adab sama-sama manusia. Ini batu dia panggil ilmu tasawuf, ilmu adab. Kalau sopan besar bakul pun, berjubah sampai ke tandah pun, tapi kalau tak ada adab, tak jadi dia. Adab penting, adab dengan Allah. Saya dah ajar dah kat sini adab-adab semayang.
Maksudnya belum lagi kot. Sebab ada tempat Singapura lupa lah. Nanti insyaAllah kalau ada masa saya nak tunjuk, kita mengutip pahala dalam rukun fa'li, mengutip bonus pahala dalam rukun fa'li. Rukun sembahyang kan ada rukun qalbi, betul tak? Rukun qawli, perkataan kan, bacaan. Rukun apa dah? Fa'li, perbuatan kita. Nak rokok macam mana? Kita rokok, tahu dah rokok, tapi yang sebenarnya macam mana? Itu dia panggil, dia mengutip pahala-pahala dalam rukun-rukun. Sembahyang sah, tapi kalau tidak ikut sunnah, sembahyang sah. Pahala rukun fa'li, mengutip pahala dalam rukun fa'li. Kita panggil rokok satu rukun, buat macam mana Nabi buat, dapat satu pahala. Diri rokok tu, dia panggil mengutip pahala-pahala bonus, pahala-pahala bonus. Kita bekerja sehari-hari ni, ada apa dia? Kedatangan, duit apa lagi? Duit datang awal ke apa kan? Ya? Macam itulah dalam sembahyang pun. Dalam kitab ni, dia akan sebut. InsyaAllah. Nah, terus kita buka. Hidayatus Salikin ni dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Tengok dalam kitab tu, di muka mula tu. Muka mula macam ni. Kan? Siapa dia Syekh ni? Abdul Samad Al-Palimbani ni. Dia ni tuan-tuan, dia belajar di Mekah. Dia ni bapa dia orang Kedah, ayah dia orang Kedah, kahwin dengan perempuan Indonesia, Palembang, Indonesia. Jadi dia duduk sana, duduk dekat Palembang. Dia lahir di sana, pergi belajar kat Mekah, dah alim mengajar kat Mekah apa semua. Dia balik, pergi duduk di Palembang lah. Dia lahir di Palembang, ayah dia orang Kedah kan? Dia lahir masa mana tuan-tuan? Dia lahir pada tahun 1704. Lama dah. Sekarang ni 2022. Ni dia wafat mana? Akhirnya dia wafat di mana? Di Thailand. Wafat dia di Thailand. Buat apa tu? Bawa ilmu agama, berperang. Zaman tu perang Siam dengan Malaysia ni perang, mati di situ. Mati bila tu? Tahun 1789. Masih hilang tahun orang putih ni. Ni sekarang ni tuan-tuan, dia wafat waktu tu. Kita tak kira dia kerang kitab ni. Dia wafat tahun 1789. Sekarang ni tuan-tuan 2022. Dekat 200 tahun lebih, 200 tahun lebih dah. Ni kitab ni 200 tahun lebih dah. Tapi kita baca tuan-tuan, pahala mengalir masuk ke dalam kubur dia untuk menjadi ulama. Begitu. Nah, habis itu. Tengok buka surat. Saya Jawi ya. Jawi buka surat sama juga asal dengan kitab ni. Tuan-tuan terus pada buka bismillah. Bismillah. Tapi kalau Jawi dia ada yang ni. Rumi ada tak ni? Ada juga. Baik, kita baca. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Surah Toha ayat 123. Maksudnya, sesiapa yang ikut petunjuk itu, tulis itu, petunjuk ini, petunjuk adalah Al-Quran dan hadis. Itu maksud dia petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka sesiapa yang mengikut petunjuk itu, apa petunjuk itu? Yakni Al-Quran dan hadis. Fala yadhillu, nascaya dia tidak akan sesat. Dia tidak akan sesat dunia dan akhirat. Bukan kata sesat dunia saja, bukan sesat akhirat saja. Dia tidak akan sesat. Sesat macam mana? Dia tidak akan sesat mencari Tuhan yang sebenar. Itu maksudnya. Dan ia barang siapa tu tidak akan menderita azab sengsara di akhirat nanti. Itu habis itu. Terus kita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dalam kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok terjemahannya. Maksudnya,
aku mulakan kitab ini. Ba tu dengan tu. Patutnya kalau kita tengok terjemahan ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang asalnya. Tapi kenapa dia begitu? Aku mulakan kitab ini. Kena ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata kalau kita nak buat benda yang baik, mulakan dengan bismillah, benda tu berkat. Ikulah, benda tu berkat, jadi berkat. Bismillahirrahmanirrahim, nak minum air, berkat. Daripada kita sakit, mungkin dengan sebab bismillah ni Allah mengubah sakit kita dengan lega, jadi lega, berkat. Tapi haram dengan perbuatan. Minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Minum arak, bismillah, haram. Diri bismillah tu haram dah. Belum kira arak lagi haram. Begitu. Tengok, dengan nama Allah. Tuhan dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang Maha Pemurah. Pemurah macam mana Tuhan kita? Kepada orang yang syirik kepada dia pun dia bagi rezeki. Kalau kita mengaji kitab Matan Umum Ibrahim, dia berkata, bismillah ni, kalaulah kita tulis bismillah 786 bismillah. Rendam dalam air itu bagi kepada anak minum. Anak yang susah nak hafal Al-Quran. Dalam Matan Umum Ibrahim. Matan lah, dalam Matan. Pernah dengar kan kitab ni kan? Matan Umum Ibrahim. Matan Mina, Matan Jerumiyah. Ni orang pondok dia tahu lah. Kenapa dia angka tu? Angka tu bismillahirrahmanirrahim. Bilangan huruf tu dia tu ada 786 huruf. Kalau kita pergi kedai mamak, dia akan tulis 786. Ada pernah jumpa kedai mamak? Bukan nombor kedai dia. Tu bilangan huruf bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana tulis dekat kertas putih ni lah. Tulis kat kertas sebanyak 786 huruf. Kena nak pergi lengkap cukup bismillah tu. Rendam dalam air, bagi budak minum. Ni kalau mengajar pada Wahabi, dia kata sesat ni, mereka dia kata ulama buat. Tuan-tuan sakit, pak mana sakit-sakit kan, baca 40 kali bismillahirrahmanirrahim, tepuk tempat sakit, lutut kan mana-mana. Malam ni bukan nak mengajar perubatan kan, tapi nak cerita pada kelebihan bismillah. Mula dengan bismillah, tu kelebihan. Kalau kurang daripada itu, macam mana? Tak jadi penawar dia. Kurang daripada 41. Kalau 21 boleh juga, tapi kurang ajaran. Dia 41. Siapa yang buat ni? Para alim ulama buat. Ni, lepas tu kalau kita mengajar kat Wahabi, dia kata ni mengajar kahut mai duk berubat orang ke apa. Tak. Kita buat kan? Ulama buat. Ada sandaran dia begitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan aku mulakan kitab ini dengan nama Allah. Allah mana? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Pemurah macam mana? Pemurahnya, kalau kita nak terjemahan lagi cantik, Tuhan yang Maha Pemboros. Kat sini dia tulis Tuhan yang Maha Pemurah. Tengah-tengah kitab dia tulis Tuhan yang Maha Pemboros. Dia belanja, boros. Nak panggil apa? Boros kan belanja. Dia tak kisah aku belanja aku bagi ke aku, boros. Dia bagi nikmat-nikmat yang besar, sehingga orang yang syirik kepada dia pun dia bagi nikmat. Pemborosnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya, yakni kepada orang yang beriman sahaja. Ar-Rahim itu. Habis itu. Tengok. Alhamdulillah al-muftatahu bihi fi kulli kitab, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-mazkuri fi kitabi wa ala alihi wa ashabihi al-hadina bis-sawabi
wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mab. Maksudnya segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dimulakan dengan pada setiap kitab. Puji pun segala banyak-banyak. Kadang-kadang kitab yang kita baca subuh tu, kitab Mishabul Munir, dia tulis puji-pujian 2 kali. Dalam kitab ni segala puji. Maknanya puji ada lebih daripada 1. Pun saya dah ajar dah kat sini rasanya. Puji itu ada 4. Puji qadim bagi qadim. Belum lagi juga. Sudah banyak dah kena ajar kan. Alhamdulillah, kita bersebut Alhamdulillah, Alhamdulillah lepas sembahyang 33 kali. Dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul tak? Apa maksudnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Puji itu ada banyak. Puji itu ada banyak. Banyak mana? Ada 4. Tuan-tuan tulislah, ingat kat kitab tu. Baik. Apabila kita sebut Alhamdulillah, 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 maknanya kita puji, ya. Segala puji-puji apa tu? Puji ada 4, tuan-tuan ingat. Puji ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama puji. Tengok. Puji qadim. Qaf da ya mim. Qadim bagi qadim. Itu yang pertama. Nanti saya akan urai satu-satu apa benda ni puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga puji juga. Maksud saya kata puji, dia sebut segala tu puji dia ada 4. Ingatlah sampai bila-bila. Yang ketiga puji hadis. Dia terbalik dia yang puji hadis bagi qadim. Boleh tak? Qaf da ya min qadim. Qadim ni tahu wujud qidam. Qadim lah. Ya. Yang keempat puji, ini belajar bahasa Jawi dah orang taman ni. Puji hadis bagi hadis. Bagi hadis. Ha da so. Kalau tulis ha da ya so pun boleh juga. Tapi ini kalau kita baca hadis, itulah tulisannya. Hadis ni apa dia? Benda baru. Hadis Nabi Tuhan Al-Quran qadim. Hadis, kenapa panggil hadis? Baru, benda baru. Itu dia panggil hadis. Yang pertama, apabila kita sebut Alhamdulillah dalam kitab kita ni disebut Alhamdulillah, dimulakan dengan Alhamdulillah. Baik. Yang pertama dia panggil Alhamdulillah, puji ada banyak. Ada berapa? 4. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Apa maksud puji qadim bagi qadim? Allah puji diri dia sendiri. Allah, Tuhan kita ni, dia puji diri dia sendiri. Cuba tuan-tuan tengok baca dalam Al-Quran. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha kaya, akulah yang maha tinggi, akulah yang maha besar, akulah. Dia puji siapa tu? Puji diri dia sendiri. Ini yang pertama. Okey, clear. Itu maksudnya. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Qadim Allah yang qadim. Hadis siapa? Kita ni makhluk. Allah puji ni kita semua. Allah puji kita. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang banyak infak, orang yang buat kebaikan, Allah puji Allah. Allah puji benar. Kalau Allah yang puji, bukan Perdana Menteri yang puji, Allah yang puji. Kalau Allah puji, oh bagus subhanallah Tuhan. Kita nak yang tu ya, nak Allah puji. Tu dia panggil Alhamdulillah. Tu satu, dua. Faham lah tu?
Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Hadis ni siapa? Makhluk kita lah. Puji qadim, kita puji Allah, kita puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Kita puji Allah, puji Allah, puji Allah. Tuhan yang Maha Kaya, puji. Ini puji hadis bagi qadim, kita yang puji Allah. Habis. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Mana hadis ni siapa? Makhluk. Puji makhluk, kita puji sama-sama. Sama-sama kita ni. Oh, bagusnya Pak Haji ni, dia baik semua. Kita puji. Bagusnya akhlak kita. Makhluk puji makhluk. Tuh. Apabila kita sebut puji, semua puji adalah perkara yang baik. Keempat-empat pujian ni semua perkara yang baik. Tu nampak dia puji. Adakah orang puji perkara yang tak baik? Mana ada? Dia tak nama puji. Pandai semua kau berzina, aku respect kau berzina pandai. Mana ada puji yang tu? Kan? Dia tak bagi puji yang tu. Kan? Yang perkara baik saja puji. Jadi kesemua pujian ni tuan-tuan kembali kepada Allah. Ni dia ni sama-sama makhluk ni pun duk puji ni, kita nak puji dia. Siapa yang bagi ilham kepada untuk nak puji kepada orang tu? Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah, Allah kembalikan kepada orang yang puji kepada kita, kepada makhluk. Keempat-empat ni. Keempat-empat ni Allah kembalikan. Lepas tu kita kena puji orang. Puji orang tu tengok buat baik, puji katanya. Baguslah dia ni, baguslah. Kan? Boleh kita puji macam ni, Allah kembalikan kepada kita. Kita cakap orang tu bagus. Memang dia bagus semua. Esok Allah bagi bagus macam mana orang tu bagus, Allah bagi pada kita. Tapi kalau benda tu maksiat, benci, dia tak dipuji, benci, kena ada benci. Kalau kita puji, sama macam kita buat maksiat. Tu dia panggil benar maksiat batin yang kita nak belajar. Ni dia panggil al-mutasawwif. Hari ni tuan-tuan, jahilnya orang ni kerana jauh dengan majlis ilmu. Ada kedai nombor ekor, kan, dia pergi niaga jual beg ni, beg tali pinggang apa. Kita pernah jumpa orang ni. Ada. Sopa macam dia tu. Maksiat batin. Kena dia reda. Lepas tu dia kena mencegah. Tak mampu. Hang rasa benci. Kena rasa benci. Benar tu. Ada ni kuil ni. Nak buat apa ni. Pesta apa bunga ni. Kita pergi jual mie goreng situ. Sama macam kita duduk dengan dia juga. Maksiat batin. Benar ni kita tak nampak. Tapi al-mutasawwif. Dulu dia kata dia panggil maksiat batin. Yang kita tak nampak. Nah, habis itu. Puji ingat tu ada 4. Habis itu. Segala puji tentu tertentu bagi Allah Ta'ala yang dimula dengan pada tiap-tiap kitab. Mana-mana kitab, tuan-tuan tengok Al-Quran pun mula dengan Bismillah. Kita nak berdoa pun mula dengan Bismillah. Puji dulu. Kita nak minta ni. Nak minta dekat Haji lah, kita buat contoh ni. Haji kan, ni ustaz nak minta satu-satu kan. Wah, handsome lah Haji. Hari ni nampak dia macam bisa aku handsome lah. Ada makna tu kan. Biar Ramli kata baik, ada makna tu, puji sangat. Kita dengan Allah, puji Allah, puji Allah. Allah suka kita puji dia. Puji barulah kita minta. Barulah orang bagi. Ni tak puji langsung bagi dia orang kan, buat muka masam tu, mana nak bagi. Kita puji dia ayatlah, macam puji manusia tu kan. Balik pikat bini kita ni, oh apa lah hari ni, oh tak sangka ni. Abang nak kahwin lagi satu kan, cakap aku lagi. Agak puji dulu kan. Begitulah contoh. Allah suka puji ada 4. Habis itu. Tengok kita, rahmat Allah dan salam Allah. Rujuk ke situ. Dan salamnya salam Allah. Mengaji dengan saya kena bawa pen. Sebab saya mengaji walaupun kitab Rumi, saya akan ajar kaedah nahu. Kaedah nahu surah. Walaupun kita baca kitab Rumi, bukan kitab Arab, tapi masuk nahu juga. Begitu kan? Kena dia ada rujuk, ada atas, ada apa nak ilah. Nanti saya akan beritahu apa maksud ilah apa semua. Ini cara baca kitab. Kalau baca macam tu, baca sahabat, macam baca khutbah, apa kita uslub kita tak tahu. Begitu. Nah, saya baca tengok.
Rahmat Allah. Rahmat beza dengan nikmat. Betul tak? Apa maksud rahmat? Rahmat kita ingat daripada pihak atas. Maknanya daripada pihak Allah. Tu rahmat. Nikmat daripada pihak menerima. Kita ni lah. Itu nikmat dengan rahmat. Rahmat daripada pihak Allah. Nikmat daripada pihak kita. Kita yang menerima daripada Allah. Begitu. Dan salamnya salam Allah. Salam Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, pemudah sekalian Nabi. Tak ada Nabi dah, melainkan dia sajalah Nabi. Begitu. Yang disebut di dalam Al-Quran serta sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Serta tu dia kena baca macam ni. Kalau nak ikut kaedah nahmunya, dia kena baca macam ni. Rahmat Allah dan salam Allah serta sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Itu kena baca macam tu. Okey. Dan sahabatnya, sahabat Nabi, dan pun atas lagi. Macam mana cara nak baca? Rahmat Allah dan salam Allah ke atas sahabatnya, sahabat Nabi. Begitu. Yang sahabat Nabi, keluarga Nabi ni yang menunjuk kepada kita agama yang benar. Itu kaedah nama cara baca. Tuan-tuan tengok kitab cara kita baca macam mana. Ia ada makna dia atas. Maksudnya macam mana? Ya. Ia menunjuk sahabat Nabi, keluarga Nabi yang menunjukkan kita jalan agama kepada kita agama yang sebenar. Juga pengikut-pengikutnya, pengikut sahabat Nabi kita ni lah, tabi'in, para ulama sampailah kepada kita pengikut-pengikut ni, mereka itu sehinggalah hari kiamat. Ni kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita dapat dengar ni. Dapat daripada mana? Dari yang pertama tadi. Dari yang pertama dan dari yang kedua tadi. Puji qadim bagi hadis. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, dapat rahmat, dapat salam Allah Subhanahu, dapat mana? Dapat puji Allah. Itu dalam majlis ilmu. Mereka pengikut-pengikut sahabat Nabi, keluarga Nabi, pengikut-pengikut Nabi dan orang yang terkemudian. Dapat daripada puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Habis, jangan baca matan, saya tengok terjemahan saja kerana masa kita tak cukup. Habis itu. Ni bukan tajuk kitab lagi. Baru nak cerita tentang mukaddimah kitab pun belum lagi. Tengok terjemahan, saya tak nak baca matan. Artinya, seterusnya hamba. Nampak muka-muka sebelah. Hamba, yakni Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Hamba yang fakir ini. Hamba yang fakir ini iaitu Syekh Abdul Samad Al-Jawi, Palembang, khadam bagi sekalian fakir di dalam negeri Mekah yang mulia. Dia duduk di Mekah. Dia cerita ni, dia nak kerang ni, tuan kitab ni. Duduk di negeri Mekah ni, dia ni dia tak ada ilmu, fakir. Fakir macam mana? Dia tidak meninggikan diri. Tua ulama karang kitab beratus-ratus pun dia tetap dia kata dia ni fakir. Maknanya fakir bukan kata miskin saja, tapi fakir mana kata aku ni orang ilmu tak banyak mana. Macam itulah maksud dia tu. Berkehendak kepada Tuhan yang amat kaya. Tulis itu terkaya, bukan kaya. Kalau kaya, ada lagi orang yang lebih kaya. Kalau terkaya, tidak ada lagi dah. Dia habis perkataan. Itu kena tambah di situ. Nah, tu berkehendak kepada Tuhannya yang amat terkaya. Kita tengok, dia tulis itu, berkehendak kepada Tuhan. Kenapa dia tak tulis berkehendak kepada Allah? Tu pun ada sebab. Kalau kita nak rinci benar ni, lama lah kitab ni dah habis. Kan? Allah, dia belum Tuhan lagi. Tu nama bau. Nama dia. Nama. Allah tu bukan Tuhan lagi. Nama. Tuhan ni macam mana? Wajibul wujud. Diri zat yang wajib kena ada. Apabila Tuhan umum, lepas tu dia kata berkehendak kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan yang kita sebut ni, ada Tuhan. Tuhan tu benda apa? Tulis takrif sikit. Tulis takrif.
Tuhan ialah tumpuan. Itu maksud Tuhan. Kita ada Tuhan loh, ada Tuhan. Tuhan kita nama apa? Nama lain, zat lain. Nama lain. Tuhan kita ni umum. Kan? Apa disebut Tuhan tu umum. Nama bagi Tuhan orang Islam, nama dia Allah. Kan? Jangan kata Allah tu Tuhan lagi. Tuhan kita tu nama. Zat wajibul wujud tu nama dia Allah. Faham tak? Kadang-kadang ni ngaji dengan saya dia confuse. Kan? Kalau tak guna akal tak nampak. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tumpuan. Tu nama dia Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tumpuan. Semua makhluk bertumpu kat dia. Udang dalam laut bertumpu kat dia. Ikan dalam laut bertumpu pada Tuhan. Semua makhluk, termasuklah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua bertumpu kat dia. Tu nama dia Tuhan. Tumpuan. Kita nak cakap apa bahasa-bahasa kita senang faham ni? Tumpuan ni. Tak dapat guna tu ya guna. Kan? Apa maksud Tuhan? Tumpu. Semua makhluk bertumpu dia. Itulah Tuhan. Kalau kita kata ni Tuhan ni berhala ni, tumpu macam mana? Dia nak bagi rezeki kepada mana macam kita? Itu bukan Tuhan. Itu maksudnya Tuhan. Benda yang makhluk tumpu pada dia. Nak ambil, nak jadi rezeki, nak bagi makan, nak bagi minum, Tuhan ni lah. Itu maksud Tuhan. Lepas tu dia kata berkehendak kepada Tuhan, pada tumpu kepada Tuhan, yang amat terkaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan, mengampuni dan dengan beberapa keampunan dan rahmat juga kepada kedua ibu bapanya dan sekalian orang Islam, orang Muslim, orang Islam. Muslimin dia tulis itu. Apabila kita sebut muslimin, termasuklah orang laki-laki dan orang perempuan. Kalau muslimah, orang perempuan saja. Ya? Kalau muslim, seluruh dia juga, termasuk juga seluruh dunia. Begitu. Wahai saudara kami yang menuntut negeri akhirat. Kita mengaji ni apa tujuannya? Bukan nak kaya dunia. Yang kita tuntut adalah akhirat. Betul tak? Kita duduk ni dengar sikit, kebah kaki, kita nak cari akhirat. Wahai saudara yang menuntut negeri akhirat, ketahuilah, fahamlah bahawasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala itu telah menghimpunkan ilmu yang membawa kepada takut kepada Allah. Maksud dia macam mana? Ni, segala isi kandungan dalam kitab yang kita baca ni, banyak-banyaknya diambil daripada kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitab tu Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, saya sebut dah dulu sekali. Asalnya lah, kita bab akidah kita ikut siapa? Imam Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Bab akidah, ingat tu. Bab fiqh kita ikut siapa? Imam Asy-Syafi'i. Bab tasawuf kita ikut siapa? Imam Al-Ghazali. Kita Nusantara, kita ni Brunei, Indonesia, kita sini tasawuf kita ikut tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf ni ulama banyak. Macam juga fiqh ulama banyak. Kita ikut Syafi'i, kita tak ikut Maliki. Betul tak? Dalam bab tasawuf kita ikut siapa? Ikut Imam Al-Ghazali. Kena tahu lah yang tu. Nanti orang tanya kita tak boleh nak jawab pula. Tahu jawab fiqh saja. Bab fiqh kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Bab tasawuf ikut siapa? Tak mahu dia kata. Kan? Bab tasawuf kita ikut Imam Al-Ghazali. Sebab itulah Tuan Syekh ni, kalau nak tasawuf, banyakkan orang baca kitab Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, banyak lagi buat kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Banyak di Malaysia kita guna Imam Al-Ghazali. Betul tak? Maka dia berkata dalam kitab ni, Tuan Syekh ni, segala kandungan-kandungan dalam kitab ni banyak dia kaut daripada kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitab tu Bidayatul Hidayah. Itu maksudnya. Itu. Yang disebut di dalam Al-Quran, ambilkanlah bekalan akhirat. Al-Quran kata,
ambilkanlah bekalan akhirat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita takut inilah kita datang sembahyang. Daripada kita takut inilah tu cerita pasal neraka itulah. Daripada kita takut kepada Allah ni, mulut kita tak ngupak kat orang. Ni mai duduk dalam majlis ilmu. Kalau mulut hak jenis duduk ngupak ni, mai duduk dalam majlis ilmu, duduk dengar hadis Al-Quran ni, dia akan jadi tak ngupak. Pasal manusia ni dia jauh dengan majlis ilmu, tu dia tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Habis turun bawah tu. Saya tak nak baca terjemahan dia saja. Artinya tengok bawah tu. Dan kitab ini terdapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dalam kitab yang kita nak baca ni bukan bahas tentang akhirat saja, bukan bahas tentang dunia saja. Dua-dua benda yang kita dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat. Ni dari dalam kitab. Begitu. Dan kitab ini dalam kitab ini terdapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Justru tidak pilihan bagi orang Islam yang mukallaf selain daripada mengenalinya. Maksud dia tulis tadi, mana wajib orang Islam yang mukallaf belajar ilmu tasawuf, tak belajar berdosa. Itu maksudnya. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya tiap-tiap biji kepala manusia yang Islam kena belajar ilmu tasawuf, tak belajar berdosa. Ingat, tak sembahyang je berdosa, tak belajar ilmu tasawuf pun berdosa juga hukum dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana ilmu tasawuf adalah ilmu fardhu ain. Ingatlah fardhu ain, ilmu takhid, fiqh, tasawuf. Itu fardhu ain. Habis ilmu lain fardhu kifayah. Tapi dalam bab usuluddin dia kena fardhu ain, kemudian dalam fardhu ain tu pula mengaji secara tafsir dan secara ijmal. Keluaran pecahan-pecahan. Apa tafsir tu kena hurai satu. Wujud qidam kena hurai satu sampai faham. Nah, bawa mai datang dalil baru sah. Kemudian tak boleh mai datang dalil, saya ni jahil, saya tak erti lah. Tahu secara ijmal pun dah kira okey dah, sah dah iman kamu. Tahu secara ijmal ni macam mana? Tahu wujud qidam ni, tapi orang minta hurai tak boleh. Tapi kita faham benda tu. Wujud qidam ni aku faham benda, tapi cuba hurai kat aku Ustaz. Cuba hurai kat saya Ustaz. Wujud qidam ni macam mana? Wujud qidam ni nak hurai tak boleh, tapi untuk diri sendiri dia faham. Kita panggil dalam ijmal. Okey, lepas dah dia sah dah iman dia. Tapi dalam taman ni kena ada beritahu seorang secara tafsir, kalau tidak berdosa habis satu tangan. Ada tak? Kena ada seorang. Kalau tidak nak rujuk kat siapa? Begitu. Tu dia panggil dalam bab ilmu aqidah, ilmu tauhid. Ya, habis itu. Kita baca lah. Kita ambil 5 minit lagi. Waktu kita sembahyang insya. Ini bawa mukadimah kita, nah. Mana? Tidak pilihan bagi orang Islam yang mukallaf. Mukallaf tahu tak macam mana? Mukallaf. Kita pernah sebut kan? Pernah dengar kan mukallaf? Ta'rif, sebut ta'rif dia. Mukallaf. Orang yang diberati. Itu maksud dia mukallaf. Termasuklah sampai balik, sampai umur, cukup umur dia tidak gila. Itu dia masuk mukallaf. Tapi kita nak faham mukallaf ni senang. Maknanya orang yang diberati. Itu ta'rif dia asal. Orang yang diberati itu nama dia mukallaf. Apa maksud mukallaf? Orang yang diberati. Berati macam mana? Orang telah ditangguh bebanan, telah diberat bebanan ke atas bahu dia. Dulu dia tak semayang, dia tak cukup umur lagi. Dah cukup umur, dah semayang, benda tu dia kena tanggung lah benda tu. Tu dia panggil diberati. Dah berat dah. Dulu tak semayang, tak apa lagi, tak cukup umur. Tapi kalau cukup umur, gila, tak diberati juga, terkeluar daripada mukallaf juga. Tapi kalau dah cukup umur, dah mukallaf, dah diberati ke atas dia. Puasa pun kena dah, semayang pun kena, dah jadi beban dah pada dia.
Itu maksud dia mukallaf. Kan? Maka karena inilah aku ingin menterjemahkan beberapa masalah di dalam kitab ini kepada bahasa Melayu Jawi, serta ditambah dengan masalah yang banyak-banyak agar dapat memanfaatkan oleh mereka yang tidak mengetahui bahasa Arab. Asal kitab ini bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Jawi. Siapa yang terjemah ni? Tuan-tuan tengok kat bawah ni, dia tulis pada Abdul Ghani Jabal Maraki. Ada dalam dia ni Abdul Ghani Jabal Maraki. Dia ni orang Kelantan. Asal kitab Syekh Abdul Samad Al-Palembani ni kitab Arab, ramai orang tak boleh baca. Jadi Syekh Jabal Maraki ni lah, Abdul Ghani Jabal Maraki ni orang Kelantan. Dia yang buat terjemahan bahasa Rumi, bahasa Jawi, dia yang buat terjemahan. Baru kita boleh baca kitab ni tuan-tuan. Dia ada dua. Satunya karangan daripada Indonesia, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, meninggal dah tuan. Dia buat bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kitab ni juga orang Malaysia yang terjemahan. Jadi senang kita faham. Tadi saya risau juga dah beli dah kitab, takut kena yang Indonesia punya. Kena Indonesia, jenuh kita. Di Indonesia ni dia lain sikit terjemahan dia. Habis kita nak bagi habis je dalam kitab ni. Kemudian aku namakan kitab ni apa dia? Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Apa maksud dia? Pedoman ataupun petunjuk, boleh juga bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan bermanfaat seperti sejak mula kitab ini. Wahai Tuhan, perkenankanlah tidak ada daya pada menjauhkan daripada maksiat, dan tidak ada upaya pada berbuat kebajikan melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Dan aku susunkan kitab ini dengan satu pendahuluan, tujuan bab dan satu penutup. 7 bab dalam kitab ni dia susun. Kita tengok dalam kitab ni pun, melainkan dengan kudrat Allah yang maha tinggi. Tinggi di sini bukan tinggi daripada bawah naik ke atas. Kan? Kalau Al-Quran yang tu kita hati-hati dengan ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha tinggi di atas. Tuhan tu tinggi di atas. Tinggi di sini bukan tinggi daripada bawah ke atas. Tinggi macam mana? Tinggi kedudukan dia, pangkat dia, kuasa dia. Bukan tinggi daripada bawah ke atas. Tapi Wahabi dia kata bawah ke atas. Ar-Rahmanu 'ala istawa. Tuhan di atas, tinggi di atas. Ngaji bagi dia keluar daripada pahaman Wahabi. Kemudian muqaddimah, tak sampai lagi. Bab-bab kita mukadimah akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Dia tak sampai buah lagi, tak sedap lah kita aja kita ni mau mukadimah. Dia ambil kaedah tu lah. Lepas tu saya mengajar pun, sebelum nak baca kitab, kena buat mukadimah. Ambil berkat daripada guru-guru, kaedah guru-guru macam tu. Dan buat rojok-rojok. Kan? Takkan mengaji al-mutasawwif juga, tafsir Qur'an nak mengaji juga. Jadi kita buat mukadimah 5 minit, 5 minit. Besok kita baca Yasin, tahu dah cerita dia, ancaman dia macam mana. Barulah dia rasa pin. Kita baca Al-Quran. Ni dah Al-Quran kita baca, sedap betul Syekh ni baca Quran kan. Tapi kita tak faham. Syekh ni dia baca Al-Quran, kita pergi Mekah Madinah ni sedap dia baca. Syekh ni sebab lah dia baca Al-Quran tengah sembahyang, baca surah sedap dia sebab. Kita pun sebab juga sebab Syekh ni sebab. Syekh tu sebab dia faham isi Al-Quran. Ayat ni dulu kata macam mana, tapi kita sebab dengan sebab Syekh ni sebab. Bezalah. Batu kita sembahyang tak ada fil. Kerana setiap surah, lepas tu kita baca, nak kena ada tafsir juga. Tafsir pun kena baca juga. Masya Allah, belajarlah pelan-pelan. Untuk bukan lama kita belajar. Ya?
Besok pergi kerja. Kerja lagi nak kena tom yang kena. Bawa lah anak isteri. Mai nak duduk dalam majlis ilmu. Ngaji al-Fardhu Ain. Kita kat sini fiqh dah ada dah. Usuluddin dah ada dah. Tasawuf dah ada lengkap. Tuan-tuan datang belajar je sini. Ambil masa saat. Ya. Leno pun tak apa. Leno pun tak apa. Duduk dalam majlis ilmu ni leno pun tak apa. Cuma tak dapat ilmu. Tapi keampunan dosa, hapus dosa, keampunan pahala dah dapat dah. Ya, begitu. Dan apa sekarang ni, apa yang saya faham lah, daripada kitab ni, kita wajib mempelajari ilmu kitab ni, iaitu takutkan kepada Allah dan juga puji-pujian kepada Allah tu. Jadi tanggungjawabnya adalah kepada insan yang mukallaf. Ya. Dan mukallaf tu dia ada ciri-ciri dia, iaitu berakal, tidak gila, Tidak bila. cukup umum, kan? Contohnya macam solat. 10 tahun wajib dah ada sembahyang sebab dia dah mukallaf. Balik. Balik. Jadi itulah pemahaman saya daripada kuliah pada. Nah, betul lah. Betul. Itu yang bagi mukallaf. Belajar Fardhu Ain. Sembahyang Fardhu Ain. Jadi dia sembahyang tak belajar, tak jadi. Sembahyang dia tu tak jadi. Bukan kata tak sah, tapi tidak ada pahala. Sembahyang kalau cukup rukun, rokok, sujud, baca Fatihah, tahiyat, rukun, sembahyangnya sah, tapi pahala belum tentu ada. Pasal apa tu? Dia tak belajar ilmu Fardhu Ain tu. Kira dia sembahyang, puasa, rajin sembahyang, rajin puasa, sembahyang tak berhenti ke surau masjid, tapi ilmu Fardhu Ain yang dituntut. Kat sini nanti tengok dalam kitab ni, qadar Fardhu Ain bagi ilmu tauhid dekat mana, qadar ilmu fiqh kadar mana, kita nak kena belajar. Yang kata Fardhu Ain daripada mana sampai mana kita nak belajar untuk nak lepas ke Fardhu Ain, tuntutan Allah tu. Dalam ilmu fiqh takat mana? Nak ada kena belajar satu kitab, satu almari kitab baru nak habis lepas Fardhu Ain, atau takat mana? Semua ada dalam ni. Begitu. Jadi mau ayah anak yang akil balik, maknanya mukallaf, tanggungjawab suruh dia belajar. Tuan-tuan, kita muhasabah dirilah, termasuk saya sendiri. Kita ada cucu umur 4 tahun, 5 tahun. Pernah tak kita tanya cucu kita, tanya anak kita, abang, mai sini, ayah nak tanya, sembahyang asar berapa rakaat? Pernah tak tuan-tuan kita tanya? Bacaan dia macam mana? Dok, tuan-tuan, kita hari ini anak ni kita hantar kat sekolah agama, kira cikgu lah yang ajar. Cikgu lah yang ajar agama anak aku ni, aku cikgu lah. Tuan-tuan, kita sebagai bapa ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mai, abang sembahyang zuhur berapa rakaat abang? 10 tahun. Lu sebelum nak sampai mukallaf lagi ni, sebelum nak sampai peratan kat atas dia ni, benar ni kita dah tanya orang. Tu Nabi kata ajar anak ketika 9 tahun. Pukul ketika dia umur dah sampai dah 10 tahun, 11 tahun pukul. Kalau dia tak pergi ngaji, tak pergi sembahyang, pukul dia. Kenapa? Nak lepas Fardhu Ain tu lah. Kalau tidak sembahyang dia habis. Sembahyang hari ni orang sembahyang rajin, tapi akidah tak tahu ke mana, fiqh tak tahu ke mana, tasawuf tak tahu ke mana. 3 ilmu ni, 3 ilmu ni kena mengaji sampai faham satu-satu. Nah, boleh dia nak? Tu. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami ilmu agamamu ya Allah. Alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimkanlah kami dengan ilmu Fardhu Ain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Janganlah Engkau tinggalkan kami di dunia ini dalam keadaan kami jahil dengan ilmu agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadat kami selama ini ya Allah. Walaupun kami beribadat dalam keadaan kami jahil dengan ilmu pertuhan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kesiankanlah kepada kami ya Allah. Janganlah sia-sia ibadat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam beribadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah tulang kami untuk bangun solat malam sunat taubat ya Allah. Kami banyak dosa padamu ya Allah. Kami ingin bertaubat kepadamu ya Allah, tetapi kami tidak ada kekuatan ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan itu kepada kami ya Allah. Kami mau bertaubat kepadamu ya Allah, kerana kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak lara dulu ya Allah. Kami banyak meninggalkan solat dulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami ini yang dhaif, lagi miskin, lagi hina ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkanlah lidah kami untuk fasih membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami ya Allah, kepada adik, abang, kakak kami ya Allah. Fahamkanlah ilmu agama kepada mereka ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada mereka ya Allah. Kami tidak mampu mengajar mereka kerana kami pun jahil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk kami taman ini ya Allah. Kami tidak mampu berdakwah kepada mereka pintu ke pintu rumah mereka ya Allah, karena kami lemah, kami jahil ya Allah. Tetapi mereka adalah saudara kami ya Allah, seagama dengan kami ya Allah, seislam sama kami ya Allah. Jangan biarkan mereka hanyut ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, sekurang-kurangnya kami sayang kepada mereka ya Allah. Kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Berilah taufik hidayah kepada mereka. Gerakkan hati mereka ya Allah. Sentuhkan qalbu kecil mereka ya Allah, untuk datang ke surau ini ya Allah. Solat secara berjemaah ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum takbir.